Jadi sebagai pengundi muda, saya sebenarnya agak muak dengan naratif yang dibawa oleh sesetengah pemimpin-pemimpin politik yang memainkan sentimen agama, sentimen kaum dan isu-isu sensitif yang mampu membawa kepada perbalahan dan salah faham dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ada yang mengatakan bahawa kalau kita undi parti A, agama Islam dan kaum Melayu akan terancam. Kalau kita undi parti B, maka negara Malaysia akan jadi seperti negara Singapura, katanya. Jadi naratif-naratif yang tidak berasas, yang berbaur fitnah dan hasutan seperti ini amatlah tidak digemari oleh kebanyakan pengundi-pengundi muda. Kerana sebagai pengundi muda, apa yang kami ingin lihat adalah bagaimana pemimpin-pemimpin politik ini mampu membawa pembaharuan dari sudut dasar-dasar yang mengutamakan kebajikan rakyat. Salah satu isu penting yang patut diberikan penekanan serius oleh pemimpin-pemimpin politik ataupun kerajaan dari sudut pelaksanaan dasar adalah mengenai keselamatan makanan ataupun food security di Malaysia. Pada tahun 2020, Malaysia telah membelanjakan sebanyak 55.5 bilion ringgit untuk mengimport bahan makanan asas seperti daging, susu dan sayur-sayuran. Malaysia terlampau bergantung kepada makanan import. Ini yang menyebabkan harga bahan makanan di Malaysia ini melambung tinggi, ditambah pula dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit. Jadi untuk mengurangkan kebergantungan Malaysia terhadap makanan import, kerajaan perlulah melaksanakan dasar pertanian mampan, kerana apabila kita menjadi negara pengeluar makanan sendiri, maka kita akan kurang berbelanja untuk mengimport makanan. Dasar keselamatan makanan ini sangat penting kerana untuk memastikan bekalan domestik makanan kita sentiasa mencukupi dan negara Malaysia tidak akan berhadapan dengan krisis makanan pada masa akan datang. Isu kedua yang paling dekat dengan generasi muda adalah kebolehpasaran dan peluang pekerjaan kepada para graduan serta gaji yang bermaruah setimpal dengan kelayakan dan kerjaya mereka. Jika kita lihat jumlah peratusan pekerjaan yang kita cipta sejak tahun 2011 adalah kebanyakannya pekerjaan low skill dan middle skill yang tidak sesuai dan bukannya untuk para graduan. Akhirnya ramai graduan yang terpaksa bekerja di luar bidang mereka. Ada yang jual nasi lemak, ada yang bawa Grab dan sebagainya. Selain itu, berkenaan dengan isu gaji permulaan untuk para graduan, kalau kita lihat laporan, hampir 35% jurutera di Malaysia menerima gaji permulaan di bawah RM2,000. Tidak cukup untuk nak menampung kos sara hidup mereka yang semakin meningkat. Adakah kita nak biarkan ramai graduan di Malaysia yang ambil loan berpuluh-puluh ribu, bergadai sana sini untuk nak melanjutkan pengajian di universiti, akhirnya keluar jadi pemandu Grab ataupun membuat pekerjaan-pekerjaan low skill yang tidak sesuai dengan kelayakan mereka. Ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya tidak berlaku adil kepada para graduan. Jadi melihat kepada ruang polisi yang ada, sebagai anak muda, kita mahukan solusi daripada para pemimpin bagaimana masalah unemployment di Malaysia, terutamanya dalam kalangan graduan, dapat diatasi supaya para graduan di Malaysia ini dapat memperoleh pekerjaan yang setimpal dengan kelayakan mereka serta gaji yang bermaruah. Kita kena banyak berbicara secara terbuka soal idea, gagasan dan dasar. Fokus kerajaan itu penting kerana kita ada banyak isu-isu mendesak yang perlu diselesaikan. Antaranya adalah isu pendidikan yang equal, perumahan yang mampu milik, jurang ekonomi, kanak-kanak bantut dan sebagainya. Jadi pesan saya kepada anak-anak muda yang bakal memilih dalam PRU yang akan datang, pilihlah pemimpin yang lebih banyak bercakap soal idea dan dasar kerana kita mahukan politik yang lebih segar dan matang. Tinggalkan politik perkauman yang sempit dan utamakanlah politik dasar yang mampu membawa kepada kesejahteraan rakyat.